Assalamualaikum and hello. So video ini adalah untuk kita cover tentang next subtopik iaitu physical properties of carboxylic acid, di mana kita akan belajar dua physical properties. Yang pertama adalah boiling point dan yang kedua adalah solubility. So, mari kita lihat untuk boiling point dahulu sebab video ini akan cover for the first physical properties. Okay, so untuk boiling point of carboxylic acid, awak kena faham saya akan gunakan short form RCOOH. So, ini adalah carboxylic acid ya. So, carboxylic acid dia ada tinggi boiling point berbanding dengan other compounds with similar molecular mass kerana dia boleh buat hydrogen bonding dan juga another special one iaitu dimer. So perkataan dimer ni saya highlight warna merah. So apa itu dimer? So dimer ni dia wujud apabila awak punya functional group iaitu carboxyl group iaitu C double bond O single bond OH. Apabila awak ada another same carboxylic group, carboxylic acid dan yang ada carboxyl group, dia akan form intermolecular forces di mana daya tarikan antara O which is more electronegative berbanding dengan hydrogen which is more electropositive. So dia akan menarik, dan daya tarikan yang wujud ini kita panggil intermolecular forces sebab dia antara molekul, dan inilah yang kita panggil sebagai hydrogen bonding. Dan kerana dia dalam close pack, which is dia arrange dalam bentuk yang sangat-sangat rapat, so di sini daya tarikan dia sangat-sangat kuat. So bila daya tarikan yang sangat kuat ini, inilah yang kita panggil sebagai hydrogen bonded dimer. So hydrogen bonded dimer ini menyebabkan hydrogen bonding awak lebih strong. So it's more relatively stronger. That's why we need more energy to overcome the forces. So that's why higher boiling point. And you have to understand also hydrogen bonding untuk carboxylic acid lebih tinggi daripada alkohol kerana dimerization. So ini adalah yang dimaksudkan dengan dimerization in carboxylic acid. Saya lukis mengikut gambar ini dalam bentuk closely packed structure. So now kita go to macam mana awak nak arrange compound dalam bentuk order yang betul. So benda yang pertama, pastikan awak tahu forces yang wujud untuk setiap compound yang diberi dalam soalan. Okay, for example saya ada case yang pertama daripada example 9. Okay, so example 9 sebenarnya tak perlu arrange pun ya. Saya baru perasan dekat sini kita just compare sahaja. So you don't have to arrange for this one, just compare. So bila compare tak perlulah order. Okay, sekarang saya nak compare dua benda. So bila dua benda ni saya kena faham apakah forces yang wujud dalam compound yang saya dapat. Okay, saya dapat propanoic acid dan juga 2-butanol. And as you can see here, kalau kita lihat, keluarkan information yang kita tahu. Untuk propanoic acid, kita ada COOH group. Okay, kita ada carboxyl group. Untuk 2-butanol, kita ada hydroxyl group. And then seterusnya, untuk case propanoic acid, dia boleh buat hydrogen bonding bersama dengan dimer kerana dia adalah carboxylic acid. And then seterusnya, untuk 2-butanol, dia hanya boleh buat hydrogen bonding. Dia tak boleh buat dimer. Okay? And last one, di mana kita nampak propanoic acid ada 3 carbon atom. Tapi butanol ada 4 carbon atom. So, even though awak nampak butanol, dia ada 4 carbon. However, propanoic acid ada 3 carbon. Yang lebih tinggi boiling point adalah propanoic acid kerana dimerization ni. Okay, so macam mana kita nak jawab dalam bentuk ayat yang proper? Mari kita tulis bersama-sama. So first point awak kena tulis dahulu yang mana satu higher boiling point. So saya tulis dulu, saya direct tulis propanoic acid has higher boiling point than 2-butanol. Okay.
And then, ini adalah point yang pertama. Kenapa? Point kedua kena bagi reason. Sebab dalam soalan dia minta awak explain the answer. So, point kedua kita akan tulislah. This is because. Okay, kita ambil subjek kita adalah propanoic acid. So, propanoic acid can form stable. Ini adalah word yang penting. Hydrogen bonded dimer between molecules. Okay, sebab kita bercakap tentang intermolecular forces, which is untuk kes ini between molecule lah. And then tambah dengan then to butanol. Okay. Tapi dalam kes ini, kalau awak nak lebih cantik ayat awak boleh juga tukarkan sedikit di mana awak potong then to butanol ni, awak boleh tambah perkataan yang biasa kita nak bandingkan dua forces yang berbeza. Kita akan tambah Y 2- butanol can only form hydrogen bonding. So, ini adalah cara awak jawab. So, tak kisah mana satulah point. Kalau dalam ayat macam ni, saya gunakan point pertama saya terus bagi tahu siapa yang higher boiling point. Tapi, point kedua dia adalah reason. Kalau awak nak mulakan dengan reason dahulu, barulah bagi tahu siapa yang higher boiling point, it's fine. Tak kisah. Okay? So, ini adalah contoh di mana saya ada carboxylic acid dengan alkohol. Mari kita go to contoh yang kedua. Case yang kedua, saya nak awak compare between the compound below. Bila compare, again, tak perlu order. Okay, so saya nak compare two compounds below. So, saya ada methanoic acid dan butanoic acid. So, kalau ada yang tak nampak, methanoic acid lukis. Kalau tak nampak butanoic acid, macam mana structure dia lukis. Okay, as you can see here, methanoic acid dia ada satu karbon sahaja. So, C double bond O, OH dan selebihnya adalah H. Kalau butanoic acid dia ada 4 karbon. So, 4 karbon and then selebihnya adalah awak punya alkyl group. Okay, so kalau lihat di sini, kita nak compare dalam kes ini dua carboxylic acid. So, maknanya kita ada dua carboxylic acid yang mempunyai carboxyl group yang sama bilangan dia. Which is, setiap satu ada satu carboxyl group. Okay, seperti mana yang saya highlight warna biru, ini adalah carboxyl group awak. So, masih lagi bercakap tentang boiling point. So, macam mana kita nak tentukan, faktor yang kita lihat sekarang bukan lagi based on dia punya forces. Okay, dan forces ini bukan lagi hydrogen bonding. Tapi kita akan lihat based on alkyl group awak. So, alkyl group awak memainkan peranan yang penting di mana bila alkyl group kita akan tengok based on molecular weight. So, molecular weight dalam kes ini, kalau awak lihat di sini, awak ada methanoic acid which is 1 carbon. Awak ada butanoic acid which is 4 carbons. So, as you can see here, saya bagi labeling saya. Untuk methanoic acid adalah A. And then untuk butanoic acid adalah B. So, macam mana saya nak tulis, saya akan gunakan faktor molecular weight. So, faktor molecular weight memainkan peranan yang penting dalam kes 2 ini. So, point pertama saya akan tulis sebagai subjek saya yang saya pilih. Contohnya saya pilih A. So, A has smaller molecular weight than B. So, itu point pertama. Cakap tentang molecular weight dahulu. And then, apabila dia ada smaller molecular weight, so maknanya, how about the London dispersion forces? So, A can form smaller, ataupun awak boleh juga guna more suitable adjective, weaker London dispersion forces than B. Okay, and then last point,
macam biasa, siapa yang lagi rendah ataupun tinggi. So, subjek kita adalah A. So, A has lower boiling point than B. Okay, so 3 poin saja bila awak compare. So, ini adalah jawapan apabila awak compare dua carboxylic acid yang sama bilangan COOH. Okay, seterusnya, mari kita go to the next one, case yang ketiga. Now, saya up sikit level dia, di mana saya ada 3 compound. So, 3 compounds, macam mana awak nak describe awak punya boiling point for these 3 compounds? Take a look here. I ask you to do in ascending order. So, keluarkan forces yang ada. Okay, benda pertama, saya label dulu saya punya structure. So, saya ada A, saya ada B, saya ada C. And as you can see here, kalau awak lihat dekat sini, untuk A, apa forces yang wujud untuk A? Saya ada hydrogen bonding. Dan kerana dia adalah carboxylic acid, jangan lupa dia ada dimer. Okay, and then seterusnya, kalau this one, saya ada C double bond OH. So, maknanya ini adalah aldehyde. So, aldehyde dia adalah polar molecule. So, maknanya dia ada forces iaitu dipole-dipole forces. Saya gunakan short form. And the next one, C, kerana presence of hydroxyl group, maknanya ini adalah alkohol. So, saya ada hydrogen bonding. Okay, dan ingat, alkohol tak boleh buat dimer. Hanya carboxylic group sahaja yang boleh buat dimer. And what will happen to your reaction, awak punya boiling point punya arrangement? Kita akan follow ascending order. So, kita mula dengan yang paling rendah. So, yang paling rendah adalah berdasarkan forces. Yang paling weaker adalah B. So, kita mula dengan B. And then, kita guna simbol less than. C. Followed by less than A. So, ini adalah arrangement awak based on ascending boiling point. And sekarang, what will happen, kita nak talk about based on the paragraph between two compounds. So, kita compare. So, awak ada B dan C. So, B dan C, apa yang kita nampak? Dia ada forces yang berbeza. So, forces yang berbeza itu kena bagi tahu siapa yang weaker, siapa yang stronger. So, for example, saya cakap B dulu. So, B can form weaker dipole forces. Pastikan ejaan dipole ada dash dekat tengah-tengah. While C can form stronger hydrogen bonding. Okay, so point pertama settle. So, what will happen next? Apa yang terjadi kepada boiling point dia? Boiling point dia untuk B, bila dia form weaker dipole forces. So, maknanya B has lower boiling point than C. Okay, settle untuk paragraf pertama iaitu antara B dan C. Sekarang kita go to paragraf yang kedua antara C dan A. So, C dan A, point pertama yang saya nak cakap antara dua benda ini, memang dia akan form hydrogen bonding. Tapi yang special about A, dia ada dimer. So, ingat dimer, dia ada special word yang awak kena tulis. So, mari kita tulis untuk C dahulu. So, C can form hydrogen bonding. Just tulis that one only. While sekarang A can form, ini ayat yang special, stronger, kena ada perkataan stronger, and then hydrogen bonded dimer. Okay, so what's next? Point seterusnya, boleh cakap lah siapa yang tinggi boiling point, siapa yang rendah boiling point. So, subjek kita adalah C. So, C has lower boiling point
than A. Kalau pilih subjek awak adalah A, awak boleh cakaplah A has higher boiling point than C. So, kes sekarang adalah yang paling penting perkataan dimer dan juga stronger. So, ini kena hafal. Stronger hydrogen bonded dimer. Lebih tepat, hydrogen bonded dimer ini cara untuk awak tulis. Hydrogen bonding dan including dimer. Untuk special case for carboxylic acid. Okay? So, settle untuk case yang ini. Yang ketiga, saya ada another one more case di mana saya ada 4 different compounds. Dan case sekarang dalam decreasing order. So, kalau case tadi kita tulis dalam ascending, sekarang dia dalam decreasing. So, maknanya simbol yang kita guna adalah this one, more than. Okay. So, as you can see here, dia dah lukis untuk awak. Apa yang awak perlu keluarkan adalah forces, information yang terlibat. So, mari kita keluarkan satu persatu. So, untuk W saya ada carboxylic acid dekat sini. So, as you can see, tengok functional group yang terlibat. Okay, untuk X saya ada OH. Untuk Y pun saya ada OH tapi sebanyak 2. Dan untuk Z saya ada OH sebanyak 1. So, mari kita keluarkan forces sekarang. So, untuk W kerana carboxyl group, dia boleh buat hydrogen bonding plus dimer. Untuk X, kita nampak dia adalah alkohol, dia boleh buat hydrogen bonding. Okay. Next one, untuk Y, dia juga boleh buat hydrogen bonding kerana dia adalah alkohol. Dalam erti kata lain, dia adalah diol. So, maknanya dia ada 2 OH group. Kalau X, dia hanya ada 1 OH group. Okay, next one saya ada Z, which is Z juga hydrogen bonding. Dan dia ada 1 sahaja OH group. And now, apa yang awak nampak lagi persamaan adalah antara X dan Z. So, X dan Z dua-dua boleh buat hydrogen bonding dan kedua-duanya mempunyai 1 hydroxyl group. So, macam mana kita nak bezakan dia? Now, tambahan info, sila kira bilangan karbon. So, bilangan karbon untuk X 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 karbon untuk X. Dan untuk awak punya Z, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, masih lagi 6 karbon. Tapi masih lagi sama, but as you can see here, apa yang membuatkan dia difference, sebab kita nak lihat boiling point, kalau awak lihat bentuk dia, shape. So as you can see here, hydroxy group sama, size pun sama, 6 karbon. Sekarang yang berbeza adalah shape. So yang awak tengok adalah faktor surface area in contact. Okay, so saya tulis short form sahaja. Okay, so now marilah kita susun. Macam mana kita nak susun? Kita akan susun berdasarkan decreasing order untuk boiling point. Okay, sorry, saya tambah perkataan boiling point dekat sini. So now, how you want to susun? So benda pertama, kita akan susun berdasarkan yang paling besar dahulu. So siapa yang paling besar dalam case ini in decreasing order adalah W. Okay, W sebab dia yang paling besar. And then, dia more than. Dalam kes ini pula, seterusnya kita followed by antara X, Y, Z. Kita ada Y yang lebih tinggi antara semua alkohol sebab due to the presence of more hydroxyl group. So, kita ada Y. And then, seterusnya, kita ada more than. Next one, antara X dengan Z, surface area in contact yang besar akan memberikan forces yang lebih kuat. So, maknanya X lebih besar daripada Z. So, ini adalah awak punya susunan berdasarkan decreasing order. Okay. Now, what will happen to your explanation? So, explanation awak bergantung kepada susunan awak. So, susunan yang pertama adalah di mana saya akan bercakap tentang W and Y. So, W and Y, as you can see here, apa yang awak nampak adalah W boleh buat hydrogen bonding dan dimer. However, Y hanya boleh buat hydrogen bonding sahaja. So, contohnya, saya pilih W ataupun Y sebagai subjek. Contoh, saya mulakan dengan Y. So, Y can form
hydrogen bonding, Y, W can form. Ingat, kita tambah perkataan stronger, hydrogen bonded dimer. Okay? And then, next point, bagi tahulah siapa yang lebih tinggi boiling point. So, W has higher boiling point than Y. Okay, settle untuk paragraf yang pertama. Now, we go to paragraf yang kedua, iaitu antara Y dan X. So, antara Y dan X, apa yang awak boleh nampak kat sini, perbezaan dia adalah bilangan hydroxyl group. So, maknanya, saya akan tulis Y has more hydroxyl group than X. So, maknanya, hence, Y can form more hydrogen bonding than X. Okay, so perkataan more ini penting ya. Sebab nak tunjuk more hydroxyl group tu menunjukkan dia punya boiling point lebih tinggi. So, point kedua, awak boleh cakap lah Y has higher boiling point than X. Settle untuk paragraf yang kedua. Dan paragraf yang terakhir adalah antara X dan Z. So, seperti mana yang awak nampak, X dengan Z, dia punya difference adalah berdasarkan surface area in contact. So, apa yang awak boleh cakap? Awak mulakan subjek, contohnya awak pilih Z. So, contohnya Z has smaller surface area in contact than X. So, bila kita lihat surface area in contact, maknanya kita bermain dengan bilangan carbon atom dia. So, maknanya forces yang kita lihat di sini bukan hydrogen bonding, tapi kita lihat London dispersion forces. So, maknanya apa yang kita boleh conclude, Z can form weaker London dispersion forces than X. And last point kita adalah di mana awak boleh conclude Z has lower boiling point than X. So, settle untuk case yang terakhir di mana special sikit saya ada 4 compound. So, sampai situ sahaja untuk kita punya boiling point. Saya harap so far menggunakan contoh yang ada, awak boleh relate, especially kalau kita tanya berdasarkan different classes of compounds, awak kena lihat forces yang terlibat. Dan sekiranya compound dia sama kelas, awak kena lihat apa faktor-faktor yang kita akan pilih. So, sampai situ saja untuk this video. For the next one, we will continue with the solubility. That's all from me. Thank you.